Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada para penonton semua yang saya kasih sekalian. Berdasarkan inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Wilayah iaitu Rumah Prihatin at Green Season ini ia adalah sebagai satu inisiatif untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya untuk mendapatkan khidmat kaunseling kesihatan mental ataupun mereka perlu mendapatkan khidmat sokongan psikososial daripada pengamal-pengamal profesional yang mempunyai kepakaran dalam bidang psikologi, kaunseling, klinikal dan sebagainya. Kemudian sebagaimana kita tahu, hasil inisiatif Rumah Prihatin at Green Season ini memudahkan kepada mereka untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Maka kita memudahkan mereka untuk akses bagi mendapatkan perkhidmatan tersebut. Kemudian kita perlu memberi kesedaran ataupun mengelakkan stigma kepada masyarakat bahawa orang yang pergi mendapatkan khidmat kaunseling ini adalah orang yang bermasalah, orang yang sakit dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya adalah khidmat kaunseling kesihatan mental ini adalah satu perkhidmatan yang terbuka kepada sesiapa sahaja. Sama ada sihat ke tak sihat ke, yang penting kami boleh membantu apa sahaja isu ataupun perkara-perkara yang ingin dibincangkan bersama dengan para kaunselor. Kemudian dalam masa yang sama, ia merapatkan lagi golongan masyarakat dengan perkhidmatan kaunseling. Ini bermaksud komuniti, para masyarakat seharusnya akan lebih peka tentang bantuan ataupun jenis-jenis perkhidmatan yang kaunselor ataupun pegawai psikologi boleh berikan kepada mereka. Berdasarkan pandangan saya sendiri kepada situasi dalam aspek kesihatan mental masyarakat Malaysia pada masa sekarang, kita tengok kepada kes-kes yang dicatatkan, seperti kes-kes bunuh diri, di mana ia semakin membimbangkan. Berdasarkan statistik, kita lihat pada 3 bulan yang pertama pada tahun ini, dilaporkan 366 kes kes bunuh diri. Kemudian ianya semakin meningkat kepada 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Maka ia menunjukkan satu jumlah peningkatan. Kemudian dalam masa yang sama, hampir 90% talian hotline sokongan sosial adalah berkaitan dengan permasalahan ataupun isu-isu berkaitan dengan psikologi. Antara isu-isu yang disuarakan seperti sokongan sosial, mereka ingin dapatkan sokongan emosi, mereka mengadu pelbagai masalah psikologi, tekanan, mereka mengalami kebimbangan, kemurungan, dan juga ini menggambarkan bahawa situasi yang kurang sihat dalam kalangan masyarakat pada masa sekarang. Dan sekiranya perkara ini tidak ditangani ataupun kita tidak mengambil pendekatan yang secara komprehensif bagi membantu rakyat Malaysia pada ketika ini, maka ia boleh membawa ke arah kesan yang lebih buruk pada masa akan datang. Sejak program Rumah Prihatin at Green Season dalam aspek khidmat kesihatan mental dilancarkan, antara isu-isu yang dirujuk kepada khidmat kaunseling ni adalah, di antaranya adalah berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental. Kes yang pertama yang diterima berdasarkan selepas klinik ataupun rumah itu dibuka adalah berkaitan tentang kemurungan, tentang isu kesihatan mental seperti mana tekanan, kebimbangan, mereka mengalami panic disorder, mereka mengalami serangan panik, kemudian dalam masa yang sama mereka rasa dalam hopeless, mereka berputus asa dan mereka kehilangan sokongan emosi. Dalam masa yang sama ada juga isu-isu yang lain seperti mana isu-isu rumah tangga, berlaku konflik, krisis rumah tangga, kemudian ada berlaku dari sudut gangguan emosi, di mana kita dapat pengurusan dari sudut rumah tangga di antara peranan suami, isteri dan juga anak-anak. Tambahan pula disebabkan kita tidak boleh pergi ke mana-mana secara bebas pada ketika ini, anak-anak semua duduk rumah, ibu ayah semua duduk rumah. Jadi mereka berada dalam keadaan situasi yang tidak berstruktur. Dan itu memberikan impak kepada dari sudut pengurusan, kepimpinan dan juga gaya asuhan dalam kalangan keluarga itu sendiri. Dan itu yang memberi kesan kepada krisis rumah tangga sebenarnya. Kemudian dalam masa yang sama, kita lihat di antara sokongan emosi yang diterima, contohnya kes-kes kematian ahli keluarga yang tersayang, orang yang disayangi disebabkan pandemik COVID-19 ini, mereka meninggal dunia, dan itu memberikan impak traumatik kepada individu, dan mereka memerlukan pertolongan dari sudut sokongan emosi untuk mereka bangkit semula daripada kesedihan, untuk mereka boleh meningkatkan potensi diri mereka untuk menangani krisis yang berlaku. Jadi kita membantu mereka untuk meningkatkan strategi daya tindak di atas kesedihan ataupun masalah penderitaan yang mereka alami. Jadi di situ kita boleh membantu mereka dan kita memantau perkembangan mereka dari semasa ke semasa.
kita lihat pandemik COVID-19 ni dia bukan sahaja memberi kesan kepada ibu bapa, kepada golongan pekerja. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita ambil perhatian adalah anak-anak, murid-murid dan juga para pelajar. Kerana mereka sekarang mengamalkan sistem PDPR, pembelajaran secara online sepenuh masa. Jadi benda ini berlaku secara tiba-tiba. Maka mereka ini memerlukan masa untuk mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan kaedah PDPR di rumah. Dan di antara ibu bapa yang merujuk kes-kes ataupun isu yang berkaitan dengan anak mereka ni, antaranya yang pertama adalah tentang games, ketagihan games. Ibu bapa ingin mendapatkan pendapat, pandangan ataupun mereka ingin mendapatkan bantuan. Bagaimana untuk kita lihat dari sudut psikologi tingkah laku untuk membantu mereka dalam memastikan anak-anak dapat bertingkah laku secara positif, di mana ketagihan game tu dapat ditangani dengan baik. Kerana mereka berada di rumah, mereka terlalu asyik bermain gadget, bermain telefon dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang pola tidur yang terlalu ketara. Perubahan yang berlaku kepada anak-anak, di antaranya kita lihat mereka tidak bersekolah. Mereka berada di rumah. Kita lihat kalau mereka bersekolah, mungkin malam mereka kena tidur awal. Pukul 10, pukul 11 mereka kena tidur. Sebab pukul 6 mereka kena bangun, mereka kena tunggu bas untuk pergi ke sekolah. Tapi sebabkan sistem PDPR ini, ada kebanyakan anak-anak ni, mereka impak dia adalah mereka mengalami perubahan pola tidur. Mereka menggunakan gadget, mereka menggunakan telefon sehingga lewat pagi. Sehingga 2-3 pagi dan mereka lambat tidur. Dan mereka bangun semula pada pukul 11 pagi, 12.30 hari. Dan ini adalah satu budaya yang tidak sihat di rumah pada ketika itu. Kemudian ada juga kes anak-anak yang tidak ada mood untuk belajar. Mereka tertekan, mereka biasanya suka belajar secara berkumpulan, suka belajar secara fizikal. Tetapi dalam masa yang sama mereka terpaksa mengubah corak gaya pembelajaran dan itu memerlukan masa kepada mereka untuk menyesuaikan. Jadi dalam tempoh proses untuk menyesuaikan pembelajaran kepada mereka itu akan ada halangan. Sebab kita nak menyesuaikan keadaan yang telah biasa berlaku kepada benda yang baru, bukan benda yang mudah bagi saya. Ia perlukan satu tempoh yang panjang dan juga kita perlu come out. Kita perlu datang dengan pelbagai kaedah ataupun strategi ataupun intervensi yang boleh kita bantu mereka dalam proses penyesuaian pembelajaran tersebut. Okey, apabila saya mendapat tahu tentang program Rumah Perhatian at Grade Season ni daripada salah seorang wakil daripada Kementerian Belia Persekutuan, maka terjalinlah hubungan iaitu rakan strategik antara program Rumah Perhatian at Grade Season Wilayah Persekutuan dengan Pusat Kajian Psikologi dan Kesihatan Manusia di bawah unit Klinik Psikologi dan Konsultasi PKPK yang bertempat di Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Sosial dan Kemanusiaan, dan di mana kita lihat peranan kami ini hanya memberikan bantuan di sekitar penduduk Bangi, para pensyarah, para pelajar. Tetapi bila ada rakan strategik di antara Wilayah Persekutuan dengan unit klinik daripada FSSK ini, kami boleh menawarkan pelbagai bantuan kepada golongan yang memerlukan melalui inisiatif program ini. Kami boleh menawarkan pelbagai kepakaran dari sudut kaunseling, ahli psikologi klinikal, ada profesional kerja sosial, ada ahli psikometrik, ada kognitif psikologi, di mana ada kepakaran yang boleh tawarkan kepada mereka. Dan dalam masa yang sama, inisiatif ini juga dapat membantu memantapkan ataupun meningkatkan potensi kepada para warga, khususnya Lembah Kelang, Kuala Lumpur yang berdekatan dengan Hotel Grand Season ini untuk mendapatkan apa sahaja bantuan yang mereka perlukan. Dan saya harap mereka tidak perlu malu dan tidak perlu segan kerana inisiatif ini adalah untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Dan datanglah untuk mendapatkan khidmat kaunseling di Rumah Perhatian at Green Season ini kerana kami boleh menawarkan pelbagai bantuan sokongan psikologi dalam meningkatkan tahap kesejahteraan psikologikal mereka, di mana mereka boleh berfikir secara positif, lebih rasional, dan mereka sekiranya ada sebarang masalah ataupun tekanan, mereka boleh mendapatkan bantuan daripada kami dengan keadaannya segera secara percuma. Kita lihat di setting swasta dalam menyediakan perkhidmatan kaunseling adalah sangat mahal. Mereka ada kebanyakannya mereka charge per hour. Kadang 1 jam ada yang 100, ada yang RM80. Tetapi hasil inisiatif kerjasama rakan strategik di antara Wilayah Persekutuan dengan klinik psikologi Saitra UKM, kami memberikan bantuan ini secara percuma kepada warga Lembah Kelang ataupun sesiapa sahaja boleh mendapatkan bantuan di Rumah Perhatian at Grand Season Hotel dalam sepanjang program ini berlangsung.
Kepada para penonton sekalian, saya faham keadaan pandemik COVID-19 ini adalah semakin kita lihat memberikan kita suatu kebimbangan kepada kita sampai bila ini akan berakhir. Saya faham kita terpaksa melalui perubahan dari sudut kehidupan kita pada masa sekarang. Kadang-kadang bila masa kita lihat kita sebelum ni, kita juga manusia biasa, kita tak boleh lari daripada tekanan ataupun kemurungan ataupun tak boleh lari daripada isu-isu yang berlaku dalam kehidupan kita seperti masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sosial dan sebagainya. Saya faham dalam keadaan sekarang ni, kalau sebelum ini kalau para penonton sekiranya ada tekanan ke apa, mereka boleh melepaskan tekanan tersebut dengan pendekatan yang mereka telah gunakan. Contoh, ada setengahnya pergi hiking, berjogging, mereka pergi berenang, mereka pergi main bowling, menonton wayang. Tapi sekarang pergerakan mereka terbatas. Jadi itu yang menyebabkan mereka dalam keadaan yang tidak dalam keadaan yang selesa bagi mereka. Jadi saya harap, saya menyeru kepada para penonton sekiranya merasai perubahan dari sudut perubahan psikologikal daripada diri kita, segera dapatkan bantuan dan jangan berkeseorangan, jangan duduk seorang diri, sentiasa berkomunikasi dengan siapa sahaja. Jangan hidup dalam kesunyian ataupun dalam secara mengasingkan diri dalam bilik sahaja, tak keluar. Cuba untuk berkomunikasi walaupun di dalam rumah, kerana kita ada pelbagai akses seperti kita boleh video call, kita boleh menggunakan telefon, kita boleh gunakan Zoom, Google Meet dan sebagainya.